أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Fadilatul Muslim Majlis, Tuan Imam, seluruh ahli tengah masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada saat ini kita berada dalam slot praktikal bagaimana seharian hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermula dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur ialah selepas separuh malam. Selepas separuh malam. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dihantar oleh ayahnya yang bernama Al-Abbas untuk main tidur di rumah Nabi dan tengok macam mana Nabi bangun masa mana. Ibnu Abbas tidur di rumah Nabi pada ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergilir di rumah isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah ni dia ialah saudara, iaitu sama ada dia adik ataupun kakak kepada mak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas maknya bernama Lubabah yang digelar dengan Ummul Fadl. Jadi dia main tidur di rumah Rasulullah, berarti dia main tidur di rumah mak menakan dia yang bernama Sayyidatina Maimunah. Dia main di rumah Nabi sebab dihantar oleh Al-Abbas ayahnya untuk melihat masa Nabi bangun pada tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Malam yang Nabi bagi izin dia tidur di rumah Nabi itu ialah malam Nabi giliak di rumah Sayyidatina Maimunah pada ketika dia tak boleh sembahyang ataupun ketika dia datang haid. Tidur di rumah Nabi SAW itu disebut dalam hadis bantai. Sayyidatina Maimunah tidur belah lebar. Nabi tidur belah panjang. Bantai. Jadi Sayyidatina Maimunah tidur belah tu, belah lebar, Nabi tidur belah panjang. Sementara Ibnu Abbas tidur di hujung kaki Rasulullah. Dia tidur di hujung kaki ialah tabarrukan wa ta'aduban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ta'addub, beradab dengan Rasulullah dan mengambil keberkatan Rasulullah. Nak ambil keberkatan orang alim, kita kena duduk lebih rendah daripada orang alim. Contoh, kita mengaji. Tempat yang ustaz kita duduk dalam kelas, tak boleh duduk. Tempat kursi ustaz kita duduk, tak boleh duduk. Bukan mengambil berkat, kita pergi duduk atas tempat tu. Mengambil berkat dengan orang alim ialah kita kena duduk lebih rendah daripada orang alim. Kalau kita makan dengan orang alim, mengambil berkat makan dengan orang alim, maknanya kita kena lebih sedikit suapan daripada orang alim. Faham tak? Tu beradab. Makan dengan Tok Guru kita kata. Tengok kita tu dia tambah Tok Guru, habis dah tambah. Kita yang tambah banyak. Jadi maknanya tu dia panggil tak mengambil berkat, tak boleh dapat berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ibnu Abbas dia tidur di ujung kaki Rasulullah. Bukan tidur sama dengan Rasulullah. Ta'adub dan tabarruk berarti dia kena tidur lebih rendah daripada Rasulullah. Dia tidur di ujung kaki Rasulullah. Ibnu Abbas tidur malam tu dia tak tidur. Kalau dia tidur, dia tak tahu Nabi bangkit masa mana. Akhirnya dia tunggu. Nabi tidur awal. Nabi tidur selepas Isyak, selepas sembang sikit dengan isteri tu Rasulullah. Lepas Isyak ni kita dah makruh kita duduk kalau tak tidur. Kecuali kalau kita bersembang tujuannya manfaat, ataupun kita jaga lepas daripada Isyak tu kita sibuk dengan ilmu pengetahuan. Buka kitab, muzakarah kitab, ataupun nak mengulang Quran. Tapi lain daripada tu semua hukumnya makruh. Tengok TV, drama, handset yang tak bermanfaat. Tu hukumnya, semua hukumnya makruh. Nabi tidur awal lepas Isyak. Dan Nabi kita SAW diperhatikan oleh Ibnu Abbas, Nabi bangkit masa mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya Nabi bangkit selepas separuh malam. Okey, lepas separuh malam, Nabi kita bangun, Nabi kita SAW menuju ke tempat wuduk. Dia panggil qirbah. Nabi kita bangkit tidur, dilihat oleh Ibnu Abbas, Nabi hilangkan kesan-kesan tidur di muka dia. Jadi Nabi genyah-genyah mata gitu, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi pergi ke tempat wuduk. Nabi kita berwuduk, Nabi kita semayang. Maknanya bangkit daripada tidur, jangan fikir lain lagi. Semayang dulu. Ada orang bangkit tidur, langsung tengok handset. Itu tak betul. Bangkit dari tidur, kira nak mendekat diri kepada Allah dulu. Okey. Nabi sembahyang 2 rakaat. Jadi berapa kali 2 rakaat? 10. 10 kali 2 rakaat. Berarti Nabi sembahyang 10 rakaat. 2 6 kali 2 12 rakaat. Lepas tu subhanallah, Nabi kita akhirkan dengan witir. Sama ada Nabi buat 10 sembahyang malam, 3 witir, ataupun 1 witir. Lepas pada tu Nabi kita tidur
tidur sikit sebelum waktu subuh. Sebab kalau direct, dia akan bagi kesan kepada diri orang yang qiyamul lail. Bangkit esok, jadi dia muka tu tak rata, tak seperti orang biasa. Sebab dia ada kesan bangkit malam. Nabi nak bagi hilang. Cara nak bagi hilang kesan kita bangun malam, tidur sikit sebelum subuh. Pertama. Yang kedua, nak bagi kekuatan nak sembahyang subuh tu. Sebab sembahyang malam hukumnya sunat. Tapi pada Nabi SAW, sembahyang malam hukumnya wajib. Bukan Nabi nak baca tang dia, Nabi nak baca tang kita. Qiyamul lail untuk Rasulullah wajib, untuk kita sunat. Tapi sekalipun sunat, tapi Nabi nak jaga supaya umatnya mendapat manfaat daripada qiyamul lail. Okey, sunat qiyamul lail. Sembahyang subuh hukumnya wajib. Sembahyang qiyamul lail semangat, bila mai subuh mengantuk, tak mahu. Dan Nabi nak ketika mayang subuh pun kuat. Akhirnya kena tidur sikit. Nabi jaga tak jaga, Bilal main gerak. Rasulullah dah nak azan dah. Rasulullah dah nak azan. Nabi bangkit, Nabi semayang. Nabi bangkit, Nabi semayang. Nabi bangkit tu, soalan Sayyidina Muhammad. Nabi bangkit tu, Nabi berwudu bukan sebab tidur. Tapi sebab-sebab lain. Sebab tidur, dia tak membatalkan wudu Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, mereka tidak batal dengan tidur. Sebab ketika tidur, mereka tak tidur. Yang tidur hanyalah mata, hati tak tidur. Jadi, mereka tidak batal wudu. Bila digerak, Nabi SAW turun terus ke masjid. Kalau Nabi kita berjunub, Nabi kita mandi dulu. Kalau Nabi kita tak berjunub, Nabi terus pergi masjid. Pernah satu masa, Nabi dah bangkit-bangkit, Nabi dah ke tempat imam, tiba-tiba Nabi kata, makan aku. Hampa jangan berubah, duduk dalam tu. Aku nak balik dah. Tengok-tengok Nabi main pula. Nabi main pula tu, penuh basah rambut Nabi dengan air. Rupanya Nabi berjima', Nabi tu lupa nak mandi wajib. Nabi balik mandi wajib. Jadi subhanallah, benda ni berlaku sebenarnya untuk menjadi hukum. Untuk menjadi hukum. Para sahabat semua tunggu, berdiri semua, tak ada duduk. Diri semua. Nabi balik mandi wajib, Nabi memang jadi imam. Ini situasi yang selalu berlaku oleh hidup Rasulullah SAW. Nabi bangkit, sebelum pergi masjid, Nabi sembahyang sunat subuh. Dia panggil sunat al-fajar. Ambil perhatian, jangan tinggal sembahyang sunat subuh. Dan Nabi kita SAW sembahyang sunat subuh di rumah. Kalau siapa-siapa sempat sembahyang subuh di rumah, pergi masjid, sembahyang fardu subuh, itu terbaik. Tapi kalau tak boleh, sembahyang sunat subuh di rumah sebab jauh, pastikan jangan tinggalkan sunat subuh dalam apa cara sekalipun. Nabi kata, rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, makna sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya kalau kita tengok orang naik Lamborghini, kita tengok orang naik Ferrari, kita kata kereta dia juta. Lebih baik daripada lebih baik 2 rakaat sunat subuh daripada semua tu. Kalau kita ada harta benda seluruh alam ni kita punya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jangan tinggal. Semua sembahyang sunat, bila kita main masjid, tengok-tengok orang dah qamat. Tinggalkan sembahyang sunat, sembahyang fardu. Semua sunat. Main masjid, zuhur, nak angkat takbir sembahyang sunat, orang dah Allahu Akbar, orang dah qamat. Tinggal sembahyang sunat, pergi sembahyang fardu. Kecuali sunat subuh. Sunat subuh kita main tengok-tengok, orang dah qamat. Kita rasa kalau aku sembahyang sunat subuh, aku masih sempat dengan imam, walaupun 1 rakaat. Sembahyang sunat subuh dulu.
Sebesar itu nilai mayang sunat subuh. Nabi tak pernah tinggal. Sunat subuh kalau boleh mayang di rumah. Kalau tak boleh, mayang di masjid dalam makna tidak meninggalkan mayang sunat subuh. Lepas mayang, Nabi kita SAW tidak akan bangun sehinggalah matahari terbit. Sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang, Nabi kata siapa-siapa yang dia jaga sembahyang, dia jaga waktu lepas sembahyang subuh, tunggu sampai matahari naik, barulah dia sembahyang sunat isyraq ataupun sunat duha, dia balik, dia akan mendapat pahala umrah tammatan tammah, sempurna lagi sempurna, sebiji macam orang yang telah pergi umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam anak-anak tahfiz ni, anak-anak pondok ni, pembahayan subuh, duduk dalam halaqah, duduk dalam pengajian sampai naik matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok waktu mana saya di Yaman, Habib Omar sallallahu alaihi wasallam Muhammad lepas mayang sunat subuh, mayang subuh pada ketika tu, lepas daripada wirid apa semua, anak-anak pakat masuk halaqah ta'lim, dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia baca Quran. Bila dah wirid apa semua, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, udah wirid habis, masuk waktu isyraq, waktu duha, anak-anak baca Quran, masuk halaqah ta'lim, dia sembahyang isyraq ke, dia sembahyang duha ke, sejam. Lepas habis halaqah, dia habis sembahyang. Baik. Jadi subhanallah, hak ni Nabi kita buat. Kalau nak bangkit, nak keluar pun, lepas dah sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha. Sunat isyraq, sunat duha tu khilaf ulama. Setengah ulama kata isyraq tu duha lah. Dah sembahyang sunat isyraq, termasuk duha lah. Yang kata tidak, jadi sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, yang duha 2 rakaat. Tapi dengan syarat, matahari naik 20 minit lepas daripada matahari naik, baru boleh sembahyang. 15 ataupun 20 minit matahari naik, baru boleh sembahyang. Jangan waktu terbit matahari kita sembahyang dah. Tu dilarang dalam syarak kita, sembahyang terbit matahari terus sembahyang. Dilarang oleh syarak kita. Lepas semua tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak ikut kita ni buat kerja apa. Kalau kita ada kerja, kita pergi kerja. Niat kita semua kerana Allah. Motong kerana Allah, buat bendang kerana Allah, jadi pomen kerana Allah, belajar kerana Allah, semua kerana Allah. Berapa jam kita duduk mengisi dalam waktu tu sampai petang, semua dikira kita tu melakukan ibadah. Dia panggil ibadah ammah. Kemudian pastikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap nak masuk waktu semayang, kita bersiap awal untuk masuk waktu semayang. Orang yang bersiap sedia sebelum masuk waktu semayang ialah orang yang bersembahyang, dikira bersembahyang. Sebelum masuk waktu semayang, 10 minit, tengah jam, 20 minit, 10 minit, 5 minit. Jadi semua waktu tu dikira seperti dia bersembahyang sebab dia menanti sembahyang. Maknanya, dia mengambil wuduk di tempat kerja dia, di rumah dia, main masjid. Tunggu. Dia dikira sembahyang selagi mana dia tidak berhadas. Ini rutin harian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak berpuasa, bersahur. Nabi kita SAW tidak pernah meninggalkan bersahur ketika Nabi nak berpuasa. Kadang-kadang kita kata, malas nak bangkit. Malas nak bangkit, kita hilang berkat. Sedangkan Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, kerana dengan sebab bersahur kamu mendapat berkat. Jadi kita tak meninggalkan bersahur untuk kita mendapat berkat. Maknanya, perkara ini diambil oleh Imam Ghazali menjadi rutin. Imam Ghazali, dia, kita kata, nyorok, iaitu selepas subuh. Sunnah golongan orang sufi, mereka bersarapan sebelum subuh. Bersarapan sebelum subuh ni, dia memberi satu faedah. Kalau kita nak puasa, kita boleh puasa. Kalau tak mau puasa pun, kita boleh
Tak puasa. Maknanya, makan sebelum subuh, kalau kita nak berpuasa, jadi sahur. Kalau kita makan sebelum subuh, tak mau puasa, pun tak apa. Ini diamalkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita makan lepas subuh, kita tak boleh puasa dah. Tapi kalau kita bersahur, kalau kita sarapan sebelum subuh, kita boleh berpuasa kalau kita nak berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni saya tengok kepada amalan yang dibuat oleh satu budak pondok. Waktu mana saya duduk di Syam, saya duduk di rumah dia, dia mengamalkan cara budaya seperti Rasulullah dan diamalkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau dia berpuasa, maknanya tu kira sok dia, lepas tu buka puasa, kira makan dia. Sehari makan 2 kali. Kalau makan sehari 2 kali, sihat. Allahumma salli ala sayyidina. Masalahnya kita makan sehari banyak kali, tu tak apa sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan makan. Makan ni, kalau ikut Rasulullah, makan jangan sampai kenyang. Masalahnya, kita kalau makan, kita kata, makan sampai kenyang. Rasulullah makan, Nabi makan tak kenyang. Bahkan kalau makan, Sayyidina Muhammad, bila lapar baru makan. Kalau makan, tak kenyang. Tak kenyang tu macam mana? Tak kenyang tu mana? Bila nak tambah, jangan tambah. Agak-agak boleh kah? Nak tambah, lepas tu, jangan tambah. Boleh tak? Ada senyum ni. Pasal tak boleh. Tengah duk sedap tu, nak tambah. Jangan tambah. Tu berat tu. Jadi kalau kita tak tambah, tu bagi kesihatan pada kita. Lepas tu, lagi tengah nak makan balik tak? Tengah. Makan pula. Bila nak tambah, jangan tambah. Lagi lapar balik tak? Lapar balik. Makan pula. Berkali-kali makan tak apa. Jadi jangan makan sekali tu sampai kenyang. Itu memberi mudarat. Ni kaedah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi panduan. Makan jangan sampai memberi mudarat. Kalau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan seperti mana yang diamalkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Makan kalau seorang-seorang sikit, tapi kalau seorang-seorang sikit, nak makan banyak kalau makan dengan orang. Kita masalahnya makan dengan orang pun banyak, makan seorang-seorang pun lagi banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau makan dengan orang banyak, makan dengan seorang-seorang sikit. Makan pula subhanallah, jangan makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan. Hatta kalau kita pegang sudu pun, jangan pegang sudu dengan tangan kiri. Pegang sudu dengan tangan kanan. Waktu kita nak ambil kuah tu, jangan pegang tangan kiri. Pegang dengan tangan kanan. Saya kalau makan dengan saya, tengok satu orang tu subhanallah, kita duk ambil tu, pegang lah camca tu tangan kanan. Tengok ada satu orang Allah nak tubang makan, dia makan tangan kiri, saya tak pegang lah camca tu. Tak pegang camca tu lah. Jadi saya nak hormat dia, saya tak ambil lah tu, saya ambil lain. Tangan kiri ni, tangan yang Nabi tak bagi guna untuk makanan. Nabi kata, kul mimma yalik wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan yang di hadapan kamu. Kalau makanan tu orang hidang tu, makan hadapan kita dulu. Walaupun hak tu bukan favorite, makan hadapan dulu. Lepas tu kena makan hak tu, ambil hak tu, buh tani, ambil hak tu. Itu sunnahnya. Kalau kita ambil hak jauh, kita ambil jauh, tu buruk sangat nampak. Hak kita ambil hadapan kita. Jadi kalau kita nak ambil tu buh tani, ambil tu. Ganti tempat. Makan hadapan kita juga. Kalau makan dalam talan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, runtuhkan dekat dengan kita. Jangan nak runtuh hak yang bukit orang lain. Ambil orang tu, ambil orang ni. Tu buruk akhlak sangat. Dan jangan duk kira ambil hak tengah. Hak tengah jangan ambil. Hak tengah untuk hak bersama.
Sebab hak tengah tu ialah soalan Sayyidina Muhammad, Nabi kata al-barakatu fi wastil qas'ah, keberkatan duduk di tengah-tengah talam. Ada orang yang tak reti. Dia makan, dia pulun, dia tinggal. Dia kata, tak boleh pergi lah, sila. Lepas tu orang lain tu makan sampai habis. Orang ambil berkat, dia tak ambil berkat. Berkat tengah-tengah. Jadi orang ambil berkat ni subhanallah ialah orang yang last kali dia basuh talam. Itu terbaik. Banyak orang yang tak mau basuh talam. Akhirnya dia pulun, dia kata, janganlah lagi. Apa ni makan tu? Orang nak kata apa lagi? Orang kata, alah. Tu rugi sebab tak ambil keberkatan tengah talam. Waktu kami mengaji tu, kata Tok Guru kami, siapa yang makan basuh talam, pahalanya seperti dia basuh masjid Nabi. Allahu Akbar. Tak perlu pun pergi basuh masjid Nabi. Dapat pahala basuh masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi subhanallah, tu kehidupan hari-hari. Dan makan mestilah dengan baca doa dan mestilah dengan tangan kanan. Saya ingat dulu ni bila mana Tok Guru Al-Musalla ala Sayyidina Muhammad, saya saat mogoi dulu. Siapa makan dengan dia, ada hamba Allah pergi pegang camca belah kiri, dia tak pegang camca lah. Kalau nak makan juga, apa ni lauk kuah tu, dia pakai gagau lah. Dia gagau terus. Celup tangan dalam kuah tu. Pada muka hang. Tu lemak dulu-dulu. Memang perhatian betul terhadap tangan kanan. Makan ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau jenis macam kita ni ambil, ni suap. Jadi jangan sampai kita tu nak ambil lauk tu penuh jari kita dengan nasi. Buruk sangat adab. Kalau nak ambil lauk, pastikan kita ambil dulu hak di jari-jari ni. Baru ambil lauk. Dan jangan sama sekali masalah Sayyidina Muhammad, kalau pinggan ni, kita nak bagi habis. Nasi ni buat macam ni. Buruk sangat adab. Bukan cara dia macam tu. Cara dia ialah macam tu. Kemudian bila dah habis makan semua, masalah Sayyidina Muhammad, lagi sekali. Lepas tu, macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa Nabi ajak macam tu? Sebab kalau kita mengaji ilmu kesihatan, dia ada enzim ni. Ni hujung-hujung jari ni. Enzim ni, apa hikmahnya? Dia akan mempercepatkan penghadaman dalam perut kita. Sebab tu hujung jari ni, muak pesan jangan pegang nasi ambil nasi dengan tangan. Dia akan cepat basi. Sebab dia ada kesan yang kuat untuk memberi pencernaan yang baik dalam perut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu, bila makan, pastikan yang makan dulu ialah orang yang lebih tua daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam talam tu, subhanallah, tengok siapa lebih tua. Dia mula dulu. Lepas tu, belah kanan dia. Faham? Orang tua mula dulu. Dia mula makan ni belah kanan. Tapi kanan siapa? Kanan orang yang lebih tua. Dia lebih tua, dia mula dulu. Lepas tu kanan dia mula. Barulah orang kiri. Berakhir daripada orang yang kiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan ni tak boleh cakap benda dunia. Dia menghilangkan keberkatan makanan. Bercakap hanya perkara akhirat saja. Ataupun perkara yang baik. Tak ada perkara yang baik, tak payah bercakap. Tu makan. Lepas tu makan niat. Aku makan, aku nak buat ibadat. Maka setiap yang kita makan, kita mendapat keberkatan dan makan kita itu dikira ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian habis makan, macam biasa kita baca doa makan. Sebelum tu
Dia ni sebelum makan disunatkan kita celup, cecah sikit dengan garam. Apa tujuannya? Garam meneutralkan racun. Orang duk panggil apa asid apa? Uric acid apa semua tu, dia akan neutral dengan garam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga sebelum minum, sebelum kita makan, kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk memberi kelancaran kita makan. Ada orang dia makan minum air, makan minum air. Tu tak baik untuk pencernaan. Kalau segi nafas jadi pendek. Nafas pendek apa lagi? Takut umur pendek. Nafas pendek tu bang tak habis. No? Umur pendek mati cepat. Jadi sebelum makan minum air dulu. Lepas tu sebelum makan, elok kita makan buah-buahan. Sunnah Nabi bukan makan buah belakang. Makan buah awal. Lebih-lebih lagi, buah tembikai. Buah tembikai ni, cara nak makan buah tembikai pun ada sunnah dia. Buah tembikai bila kita potong tembikai, sekepi macam tu kan, potong tengah. Lepas tu, makan hak tengah tu, masalah Sayyidina Muhammad, ke kanan. Faham tak? Tengah ke kanan. Lepas tu pusing pula, makan tengah ke kanan. Faham tak? Tak nampak? Sekepin buah tembikai tu, belah tengah tu. Makan daripada tengah ke kanan. Pusing pula, tengah ke kanan pula. Tu sunnah Rasulullah. Elok buah tembikai makan di awal makanan. Dia bagi pencernaan yang baik. Buah tembikai jangan makan lepas daripada makan. Mudarat. Buah lain tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang saya teringat lah. Ada adab Nabi ketika Nabi kita makan. Makan ni pula eloknya jangan duduk sila. Eloknya duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir ataupun angkat kaki. Eloknya. Kalau nak makan sila, kena makan sikit. Kalau nak makan banyak sikit, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir ataupun angkat tubik pula angkat lutut. Pasal bila duduk macam tu, dia tak sampai rapat habis. Dia masih ada ruang untuk perut kita tu kosong. No? Tapi kalau kita duduk bersila, kalau kita makan banyak, rapat habis. Tak ada ruang dah untuk angin. Mudarat. Lepas tu kalau tengok pada Tuan Aziz, almarhum, dia makan bersila Tuan Aziz, lebih sikit. Tengok Tuan Rafi'i, dia makan sikit. Tapi makan sikit, sekali lapar makan pula. Gitu. Dia jangan makan semua sekali, lepas tu nak makan lagi. Satu. Yang kedua, kalau dah makan banyak, kita kata makan banyak, habis sekat tu jangan makan dah. Mudarat, kalau kita makan banyak, lebih kurang tengah jam, orang panggil makan. Pergi makan pula, tu mudarat. Kalau dah makan banyak, sekali tu makan, cukup. Sagilah petang pula, sagi malam pula. Tapi kalau dah makan, kenyang dah, makan pula. Orang jamu nasi dah. Lagi orang jamu laksa pula. Lagi orang jamu mi goreng pula. Semua mudarat. Okey. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni maknanya, hari-hari ni, dia ada macam tu. Taib. Dalam semua perbuatan yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, jangan benda yang baik kita guna tangan kiri, kaki kiri. Benda baik semua guna tangan kanan, kaki kanan. Pakai baju, semua kanan. Buang baju, kiri. Sikat rambut, belah kanan dulu, baru kiri. Nak repair misai, kanan dulu, baru kiri. Nak gunting rambut, kanan dulu, baru kiri. Nak pakai kasut, kanan dulu, baru kiri. Nak masuk kereta? Driver. Buat macam mana? Cuba try tengok lagi.
Saya pernah tengok satu hamba Allah tu, subhanallah, dia sungguh mempraktikkan kanan. Dia masuk kereta kaki kanan dulu. Lagi try tengok buat macam mana. Masya Allah. Dia langkah kaki kanan, baru dia masuk kiri. Ya Allah, subhanallah. Tuan-tuan turun daripada rumah. Tuan-tuan naik flight, naik kapal terbang. Naik kapal terbang ke, naik kereta ke, Salah Sayyidina Muhammad. Bila turun daripada kereta, kalau turun tempat-tempat yang begitu bermakna, turun di masjid, pastikan kita boleh pijak tanah kanan dulu, baru pijak kaki kiri. Nak macam mana tu tak tahulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau masuk supermarket, kaki kanan, kaki kiri. Bukan kanan ke? Orang masuk market kaki kiri. Supermarket kanan. Market busuk, ikan, kan? Supermarket wangi. Dia kata, supermarket. Super. Tuan-tuan, super pun kiri juga. Sebab dia market. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab pasal apa? Sebab market tempat syaitan pacak bendera. Tempat orang ghalib dan alpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Cumanya, macam mana kita keluar masjid? Kita nak keluar masjid, kita nak saruk kasut. Saruk kasut kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Buat macam mana? Kasut ni nak keluar, bagi tak elok tu. Bagi dia ngadap macam tu. Sebab itu di tempat-tempat tahfiz, tempat orang jaga adab, anak-anak tahfiz akan khidmat kepada orang main di tahfiz, ataupun khidmat kepada dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan di tahfiz, ada orang atak kasut. Di pondok orang macam tu. Atak kasut bagi menghadap orang keluar. Kena buat di pondok. Kena buat di tahfiz. Khidmat. Bila orang keluar daripada masjid, orang akan orang langkah kaki kiri. Tapi pijak di atas kasut yang kiri. Lepas tu, baru kita saruk kasut kaki kanan. Lepas tu baru saruk kasut kaki kiri. Subhanallah. Jadi semua kanan diutamakan, kiri di tempat yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan sakitkan hati orang. Dalam hidup sehari-hari, banyak khidmat. Tolong orang, bantu orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buat apa ke orang, kita renung tengok. Kalau aku buat, apa orang rasa? Apa dia kata? Kalau tanggapan dia baik, okey, buat. Kalau dia tanggap kita tak elok, jangan buat. Itu kehidupan Nabi kita sehari-hari. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi tidak meninggalkan ialah sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah sebelum sembahyang fardu. Sembahyang fardu pastikan kita sembahyang semua berjamaah. Kalau kita tertinggal sembahyang fardu, terpaksa meninggalkan, jangan sampai meninggalkan 2 fardu daripada berjamaah. Kalau kita meninggalkan 2 fardu, semua 5 fardu dalam sehari, tu kira boleh tahan lagi. Tapi kalau kita dah tinggal 3 fardu berjamaah, kita dah hampir kehilangan segala-galanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Dan sehari-hari, Nabi kita SAW tidak pernah meninggalkan sedekah. Lebih-lebih lagi, sedekah pada awal pagi. Dan pagi-pagi seperti mana saya ingatkan tadi, jangan kita cuba-cuba untuk tidur awal. Jangan kita cuba-cuba untuk tidur pagi. Tidur malam kena awal, tidur pagi jangan ada. Orang yang tidur pagi terlepas mendapat doa Rasulullah. Nabi sebutlah hadisnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Tapi orang yang
tidur lepas subuh, dia tidak mendapat doa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak tidur, tidurlah jangan lepas subuh. Bagi naik matahari dulu, sembahyang duha dulu, baru tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir sekali, Nabi kita nak tidur malam. Nak tidur malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tidak meninggalkan 3 surah. Iaitu surah Alif Lam Mim, halata Nabi baca Alif Lam Mim sajdah, Nabi membaca halata 'alal insan, dan Nabi baca suratul Mulk setiap malam. Dan pastikan nak tidur malam ni kita baca campur ayat-ayat ni semua sebanyak 200 ayat. Mana-mana orang yang tidur malam baca dulu 200 ayat, dia dikira sebagai orang soleh. So orang soleh ni tidur malam, dia tidur dalam keadaan dia baca Al-Quran terlebih dulu 200 ayat. Subhanallah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidur malam, Nabi mengiring belah kanan, menghadap wajah ke arah kiblat. Tangan Nabi duduk bawah pipi Rasul, di bawah pipi Nabi. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Taib. Mengiring belah kanan. Taib. Jadi pasal apa? Sebab dia intro nak tidur macam tu. Lagi satu, pastikan tidur ni jangan kaki menghadap arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaki menghadap arah kiblat. Dan kalau pelajar ni pastikan jangan tidur kaki menghadap ke arah rumah guru kita. Alihlah, settle lah. Jangan sampai kaki menghadap arah rumah tok guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Dan tidur malam tu niat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehari aku nak bangun qiyamul lail. Orang yang niat nak bangun qiyamul lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidur malam itu dia dikira berqiyamul lail. Sekalipun dia tak terbangun qiyamul lail, tapi tidur tu tidur mendapat pahala qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, saya ingat tu sikit titipan yang saya ingat adab-adab yang Nabi tinggalkan untuk menjadi amalan kita sehari ini, insya-Allah. Maka adab-adab yang lain dia akan kita ketahui dengan kita belajar, mempelajari, baca syama'il, sehingga kita akan tahu bagaimana Nabi kita hidup dalam sehari-hari. Nabi marah macam mana? Nabi suka macam mana? Nabi gelak macam mana? Nabi semua lengkap selama 23 tahun Nabi kita hidup, diperhati oleh sahabat, semua dinakalkan dalam kitab-kitab hadis. Jadi orang yang mengaji, yang hidup mencontohi Rasulullah, dia akan meniru, akan mengikut semua sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sekalipun sunnah itu sunnah yang kecil saja seperti sugi tak ditinggalkan. Pastikan anak sekalian majlis tahfiz, majlis pondok, sugi lah poket kena ada. Siapa-siapa yang bersugi, masalah sana. Muhammad, ada orang tanya, Ustaz, apa doa mengantuk waktu mengaji, Ustaz? Doa mengantuk waktu mengaji tak ada. Waktu mengaji ni kalau mengantuk, ambil sugi. Ambil sugi. Bila mengantuk, Ustaz minta Ustaz nak sugi. Sugi tu menghilangkan mengantuk. Mengantuk ni puncanya balgam yang duduk dalam otak kita ni. Balgam ni dia rupa macam dengan ingui. Bila duduk dia duduk otak lambat, lambat. Nak fikir lambat. Nak mai, kita nak fikir lambat. Cara kita nak bagi supaya balgam ni dia cayang, sugi. Sebab tu sugi ni, kalau para sahabat Nabi, mereka berdiri, nak duduk sugi, duduk, nak bangkit sugi, nak masuk rumah sugi, nak keluar rumah sugi. Sampai sugi ni, diletakkan di sini. Orang tak sini apa? Rokok kan? Kita tak sugi, pasal nak ambil senang. Tak sini. Kalau poket tak ada ni, kita tak sini, lekat lah. Lagi ambil lah. Bukan semua poket. Baju ada poket. Kalau ada poket boleh boh.
Sahabat Sayyidina Muhammad. Okey. Ini mana begitu banyak pasal para sahabat bersugi sampai mereka tak tahu ni. Jadi begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi supaya anak-anak tahfiz lebih-lebih lagi. Anak-anak majlis pondok lagi-lagi. Sebab nak bagi ingatan kuat. InsyaAllah. Jadi saya ingat, tak perlu cakap banyak, tapi hak tu cakap amal dulu. InsyaAllah. Tidur lagi satu, jangan tidur menerap. Tidur menerap ni, dia dijimat oleh jin. Kamu tak macam tu. Esok beranak anak jin tak tahulah. Jadi tu tak ada akhlak. Orang tidak menerap tak ada akhlak. No? Orang yang tak berakhlak, tidak menerap. Tidak yang tak ada. Kita nak tidur, tidak berakhlak. Saya pernah tengok almarhum Ustaz Fadil Nur tidur. Allahu Akbar. Macam Rasulullah lah. Kami jaga dia dulu waktu mana kelang kabut politik Malaysia ni. Allahu Akbar. Rendah diri. Tak tidur dalam bilik. Tidur di ruang tamu. Tak rasa besar diri. Patut orang jaga dia. Dia tidur dalam bilik dia. Tak ruang tamu. Tidur mereka macam Rasulullah. Jadi subhanallah tu tidur macam Nabi. Tidur hamba dia bagi. Taib. Subhanallah. Dan tidur pula jangan tidur membentuk huruf X. Kaki macam tu, tangan macam tu, huruf X. Tu pun tak ada akhlak juga. Kalau nak tidur macam tu, tangan tak. Macam qiyam. Lepas tu selang kaki. Selang kaki pula, awal selang tu macam ni. Hak ni kaki kanan, tak di, atas kaki kiri ni. Iaitu di celah tumit dengan ni. Dan ni buat ni. Ibu jari dengan ni. Tak macam tu. Faham tu? Tapi tak lagi jatuh jaga. Jadi subhanallah tu awal-awal tidak muqaddimah macam tu. Ni tidur macam ni dia nak bangun tahajud. Kalau tidur macam lain tu, tu tak mendorong kita nak bangkit buat ibadat. Baik, lepas tu hari-hari hidup ni subhanallah masalah Sayyidina Muhammad biar kepala lebih banyak bertutup. Lebih banyak bertutup ni mana pakai kepiah lah. Lebih banyak kepala tu bertutup sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang hidup Nabi lehernya banyak tertutup. Kalau pakai Nabi pakai saban, Nabi pakai kepiah, Nabi akan ada lagi satu kelumbung, itu dipanggil tailasan. Seperti mana kita tengok macam baba'i, begitu amalan dia. Jadi mereka-mereka itu mereka buat sebab mereka mencontohi insan teragung sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dalam hidup banyak kena sangka baik dengan orang. Supaya kita sentiasa dilimpahi berkat dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك واتوب اليك.